Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam hujung minggu, pakcik makcik otok arung dalam TikTok. Ura. Pakcik makcik. Di hari Ahad ni, cuti-cuti kita ni, kita ada satu berita politik paling panas untuk kita bawang-bawang dekat TikTok ini. Muncul sudah bosku Najib di sini, Zahid Ponorogo. Macam-macam UMNO BN. Hai Ken. Jebat derhaka. Assalamualaikum. Wow, jebat derhaka yang betul-betul ke tu? Azura sayang, salam hujung minggu bosku. TS Muaz, Waalaikumsalam warahmatullah. Panas ya tajuk kita minggu ni. Tap-tap screen dulu konon bosku. Aku tak tahu berapa orang tengok aku punya live ni. Berapa puluh juta sudah ni. Aisyah, wah, apa kabar Aisyah? Bagi panas ini menggelupur. Ada isu berita politik panas hari ini. Jemik Azmi, Waalaikumsalam. Hai orang JB. Anak semut, apa kabar bosku? Semalam kita berbahas pasal bola sepak. Hari ini kita berbahas pasal isu politik panas ini. Bosku Najib dijangkakan masuk penjara Sungai Buloh pada bulan Ogos. Aku kalau cerita pasal politik, aku terus ketawa. Kamu faham lah, bah, macam kita ni kan tahu semua rahsia, ketawalah kita. Siapa tadi bagi bunga sama aku tu? Rahiza Rahman, terima kasih. Bosku, semoga murah rezeki, kaya raya. Tap-tap screen dulu, pakcik makcik otok arung, tiktokers yang amat saya hormati. Jumisha, salam juga. Jebat derhaka, terima kasih bagi hadiah. Azura sayang dari Ampang Selangor, iya. Sama-sama lah kita berketawa di sini. Aku mau kasih panas ini live TikTok ini. Aku tahu ramai yang cuti. Tidak penat kita nih. Ini memang kerja kita. Memang kerja kita di sini mahu membongkarkan masalah-masalah politik negara demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara. Bersuara untuk negara ni manalah penat bosku. Ini confirmkah bosku tu masuk penjara? Soalannya sangat bagus. Inilah yang kita mau bincang nih bosku. Aku mau kasih bongkar ini. Syafiq, Waalaikumsalam. Tap-tap screen bosku sebelum kita kasih panas ini. Kalau sudah 500 orang, baru kita start. Jangan lupa tekan share. Panggil orang-orang rumah kamu. Begitu, si Jupazli mau kasih bongkar rahsia. Confirm kan ni bosku Najib ni masuk penjara. Inilah yang sedang diatur ini bosku. Nah, ini kalilah meletuplah politik Malaysia ni. Tuna ada tekan share tu. 7 sudah share di situ tu. Dekat bawah tu, dekat bawah. Kamu tekan share. Tap-tap screen. Memang mau dikasih bom ini. Apa ini? Idol. Aku ni memang aku tahu semua. Aku kasih bongkar lah satu rahsia. Ui. Brother Malik, terima kasih bagi bunga. I love you. Okey, aku bagi tahu dengan kamu sekarang. Dekat politik Malaysia ni, kita ada 4 kingmaker. Kingmaker politik Malaysia yang pertama, Agung dan Raja-Raja. Kingmaker politik yang kedua, Tun Dr. Mahathir. Kingmaker politik yang ketiga, Tan Sri Mahidin Yassin. Kingmaker yang keempat, Jupazli Syahmat dan rakyat Malaysia lah bosku. Ini 4 kingmaker bersama-sama tangga politik Malaysia akan menentukan sama ada bosku ni mati mengejutkan, jadi gilakah dia masuk penjara Sungai Buloh. Aku cakap betul-betul ini.
Ini bukan cerita tipu-tipu. Ini memang cerita betul-betul. Suswi, terima kasih ya. Panggil orang-orang kampung. 500 orang baru kita start. Aku mau kasih bongkar ini. Ramai orang-orang kampung tak tahu, orang-orang TikTok tidak tahu siapa yang paling berkuasa dalam Malaysia ni kan. Jakli, terima kasih bagi bunga raya banyaknya. Bunga mawar, I love you. Muah. Tap-tap screen bosku. Jangan lupa boleh tekan butang follow di atas. Wih, banyak sudah followers TikTokku ni. Macam lebih 73,000 orang kah tu? Sugianto, terima kasih bagi bunga raya. I love you Sugianto. Okey, sudah 500. Okey, start lah aku Bersedia kamu jangan ada yang berdana telinganya ya. Kamu dengar baik-baik ini. Syarahan politik kita di hujung minggu ini berbunyi, Bosku Najib masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos. Ini tajuk paling disukai oleh rakyat Malaysia, oleh seluruh dunia. Aku tahu mana-mana orang Singapura, orang-orang Indonesia, mana-manalah seluruh dunia yang tengok TikTok ini, kamu dengarlah baik-baik. Daripada Pakistan kah, Bangladesh kah, dari negara mana kau dengarlah. Siapa tadi bagi bunga tu? Terima kasih banyak Aku terlupa namamu. Si Adam ke itu? Okey. Siapa mau bagi hadiah tu kan? Kamu bagi hadiah saja. Nanti aku follow kamu Tak aku sebut nama kamu, minta maaf Okey. Pertama, berdasarkan rahsia sulit, berdasarkan maklumat sulit, berdasarkan secret report, berdasarkan wahyu politik yang aku terima, Bosku Najib sangat-sangat takut kalau dia disumbat dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Saya ulang ya, kamu dengar baik-baik. Bertenang kamu Paminat-paminat bosku, penyokong-penyokong bosku di sini ni. Bersabar kamu Berdasarkan data maklumat politik sulit, berdasarkan secret information yang aku terima, bosku memang tak ready, memang sangat takut kalau dia disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Ini adalah masalah besar Bosku Najib dalam semua kes jenayah rompakannya, terutamanya kes jenayah rompakan SRC-1MDB yang dia sudah didapati bersalah sebagai dalang utama merompak duit kita, duit negara kita, 42 juta ringgit yang disimpan dalam akaun bank peribadinya. Sehingga hari ini, Kerajaan Agung, Kerajaan Tangan-Tangan Gaib Politik Malaysia, Kerajaan Tun M, Kerajaan Abah Muhyiddin, Kerajaan Ismail Sabri, memang tak mahu tolong bosku ni untuk check in penjara Sungai Buloh bulan Ogos. Percaya ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu bukan masalahku. Ini sekarang ni masalah besar Bosku Najib ini. Sebab bukan aku yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia merompak SRC-1MDB, bukan namaku namamu. Oi, Bosku Najib yang sedang menonton live TikTok panas ni. Wih, ramai ni. 600 juta orang menonton. Subhanallah. Tap-tap screen kunon, tak aku nampak muka kamu ni. Wih, 700 juta orang. FYP kah sudah kita ni? Kau tahu lah kebaruan. Memang kebaruan aku ni. Wih, ramai juga di sini penonton. Aku ingatkan tak ada penonton di sini. Apa ni? Okey. Sehingga saat ini, memang kesian Bosku Najib itu. Terlalu tamak merompak. Akhirnya dia pun menghitung hari. Sudah tinggal 60 hari lagi ya. 60 hari lagi daripada sekarang, perbicaraan terakhir dan keputusan terakhir kes Mahkamah Bosku Najib
akan dilaksanakan dan diumumkan tahun ini juga. Pakcik makcik Oto Arum, saya ulang dan saya tegaskan. Ada 60 hari daripada sekarang. Perbicaraan kes jenayah rompakan SRC-1 MDB Najib Razak yang sudah kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, the final proceeding adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan, berlangsung pada 18 Ogos 2022 ini. Mimpi ngeri dan ketakutan terbesar Bosku Najib adalah tarikh itulah paling dia takut. 18 Ogos 2022. Tarikh ni belum cancel, tidak ada pengumuman penangguhan. Jadi sekarang bosku tengah cari alasan macam mana dia mahu mengelak untuk tidak check-in penjara Sungai Buloh bulan Ogos. Memang bosku sekarang nyawa-nyawa ikan seperti telur di hujung tanduk. Memang susah mau tidur malam, susah makan, mandi pun tak basah, tidur tak lena. Itulah masalah besar Bosku Najib ni. Kaya raya tapi besar masalahnya. Pakcik makcik Oto Arum, bosku sekarang ini sedang berusaha keras dengan dia punya tim perompak untuk mengelak masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos. Walaupun hari ini Bosku Najib ditangguhkan hukuman penjara dan denda 210 juta ringgit, bosku tetap takut juga masuk penjara Sungai Buloh sebenarnya. Masa sangat cepat berlalu. Masa di dunia ni laju bergerak. Pejam celik. Ini antara kes jenayah, 7 kes jenayah rompakan, 7 kes jenayah pecah amanah, salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram melibatkan Bosku Najib akan dibicarakan buat kali terakhir. Ini baru 7 kes jenayah ya, belum lagi yang puluhan-puluhan kes jenayah yang lain tu. Ini baru hujung dia. Jadi kes SRC-1 MDB ni antara paling laju dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Dan sudah lebih kurang 4 tahun kes jenayah ini dibuka dalam Mahkamah Malaysia. Walaupun bosku masih bebas bergerak di luar sana, tetapi ketahuilah, hati dan jiwa Bosku Najib itu tidak tenteram. Kerana ada 60 hari lagi Bosku Najib akan tahu dia punya nasib. Adakah dia jadi gila disumbat dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni, atau kita akan sambut hari kemerdekaan yang penuh makna, yang mana Bosku Najib memang tak boleh lari daripada penjara Sungai Buloh. Dengar-dengar kita dapat sambut kemerdekaan yang sangat bermakna bulan Ogos ini. Jadi ada orang kata sama ada selepas 10 hari perbicaraan Mahkamah Persekutuan, dia 18 kan, jadi 28, dengar-dengar 31 Ogos. Tarikh istimewa yang akan dipilih untuk hantar bosku pergi penjara Sungai Buloh. Pakcik makcik Oto Arum, ingat ya, tarikh terakhir perbicaraan kes SRC-1 MDB Najib Razak tu akan berlangsung 18 Ogos 2022 jam 8 pagi di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Perbicaraan mahkamah akan berlangsung 10 hari, 2 minggu 10 hari. Okey? Jadi ada tamat dijangkakan 28 Ogos. Kalau diumumkan keputusan 28 Ogos lah Bosku Najib disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Kalau tiba-tiba 31 Ogos, memang Merdeka! Merdeka! Merdeka rakyat Malaysia! Sekarang Zahid Ponorogo sedang berusaha untuk melobi buat PRU 15. Sebab Zahid Ponorogo pun dia risau Bosku Najib
akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni. Zahid Ponorogo pun risau jika dia pun akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh bersama bosku bulan Ogos ni. Ya, viral, heboh, trending. Zahid Ponorogo ni kena smackdown oleh Sanusi, pemimpin PAS, pengarah pilihan raya PAS, Menteri Besar Kedah, kasih bogel, kasih telanjang Zahid Ponorogo hari ini. Memang makin panas politik Malaysia. Kata Sanusi, pemimpin PAS, Zahid Hamidi mahu buat PRU 15 kerana takut masuk penjara. Kantoi, sangat kantoi Pakcik-makcik Oto Arum. Sangat-sangat memalukan ya, bosku Najib dengan Zahid Ponorogo ni. Antara strategi diorang untuk tidak masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni adalah melobi buat PRU 15. Sayang 1000 kali sayang, ada banyak parti politik yang tak mahu PRU 15. Antara parti-parti itu adalah parti PAS yang menentang untuk buat PRU 15 awal-awal. Jadi kenapa Zahid Hamidi, Najib Razak melobi nak buat PRU 15 dalam keadaan kes mahkamah dorang ini tak lama habis lagi ni? Jadi rupa-rupanya, kata Sanusi, kata pemimpin PAS, Zahid Hamidi dan Najib Razak ini, dorang mahu buat PRU 15 awal sebab dorang takut masuk penjara Sungai Buloh pada bulan Ogos. Memang berdasarkan secret information, orang-orang bosku Najib, orang-orang Zahid Ponorogo sudah merancang beberapa bulan lalu untuk buat PRU 15 bulan Julai. Sekarang ni sudah bulan Jun, tidak ada kabar berita tarikh PRU 15 daripada Yang di-Pertuan Agong, tidak ada kabar berita tarikh PRU 15 diumumkan oleh Ismail Sabri, tidak ada tarikh PRU 15 diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Jadi ini masalah besar untuk bosku dengan Zahid Ponorogo, sebab dengar-dengar bukan bosku saja yang masuk penjara Sungai Buloh ni. Awal-awal Zahid Ponorogo pun masuk penjara Sungai Buloh. Nah, jadi ini yang berperang sekarang ini. Selain kita berperang pasal bola sepak semalam tu, ini peperangan yang cukup dahsyat Pakcik-makcik Oto Arum. Sebab semua rancangan politik deep state bosku Najib dengan Zahid Ponorogo ni semua gagal. Tak jadi PRU 15 tu. Jadi apabila PRU 15 tu dibatalkan, cancel sampai hari ini, kes-kes mahkamah Najib Razak Zahid Hamidi tak boleh cancel. Check-in penjara Sungai Buloh pun tak boleh cancel. Jadi begitu ceritanya Pakcik-makcik Oto Arum. Oh, bacok. Tap-tap skrin korang ada sudah sini. Marah kepanasan koyak mental Pakcik-makcik Oto Arum. Kita ni sembang bagus-bagus ya. Di sini kita bukan bergaduh. Jangan kamu marah macam-macam bosku Najib Zahid Ponorogo. Kita di sini bukan memaki hamun, bukan hate speech. Kita di sini berkongsi ilmu. Apakah perkembangan kes-kes jenayah rasuah Najib Razak Zahid Hamidi? Sebab kes ini kes jenayah berkepentingan awam, kes jenayah tentang kepentingan negara, ini tentang keadilan undang-undang. Jadi di sini ni ramai yang dupang undang-undang kan, tak tahu apa-apa. Aku mau bagi tahu dengan kau Pakcik-makcik Oto Arum. Di Mahkamah Persekutuan nanti bosku Najib dengan peguam-peguam dia tak tahu nak cakap apa. Dia akan guna skrip tak tahu. Kalau dia guna skrip tak tahu ni, secara prospek dari segi analisis perundangan, it is confirm kalah 5-0 tu bosku. Jadi sampai sekarang hakim-hakim masih tak mahu cancel kekalahan Najib Razak tu. Hakim-hakim tak mahu tarik balik kekalahan Najib Razak. Sudah muktamad keputusan tu 7 kes jenayah dia kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. So Najib Razak sekarang ni sedang berusaha, selain nak buat PRU 15 dengan Zahid Ponorogo tu yang shock sendiri tu, dorang nak melobi depan hakim,
depan kerajaan. Diorang cakap, tolong batalkan kekalahan Najib Razak. Sangat-sangat dupang penasihat undang-undang bosku ni. Dia sudah kalah, mana boleh batal begitu saja. Tak boleh, sudah. Sudah tak boleh. Susah juga kalau jadi perompak penyangak panangkau ni, tak tahu undang-undang. Memang dia cakap pusing-pusing sampai kepala dia yang terbelit-belit, terpusing-pusing macam gasing. Bagi tahulah penyokong-penyokong bosku di sini ni. Kasih nasihatlah bosku Najib tu, jangan konon dia dupang-dupang kalau bercakap dalam mahkamah, di luar mahkamah. Rakyat Malaysia ni ketawakan bosku sudah ni dengan Zahid Ponorogo sebab ditahu sudah masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Bosku pun tahu dia confirm kalah di Mahkamah Persekutuan. Pakcik-makcik Oto Arum, aku bagi tahulah dengan kamu. Dia sudah tahu, dia confirm. Kalau dia kalah bulan Ogos ni di Mahkamah Persekutuan, memang pintu penjara Sungai Buloh dirasmikan oleh bosku Najib. Aku ni Kingmaker Politik Malaysia. Aku ni penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97. Aku ni graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, penerima pingat emas daripada Persatuan Sejarah Malaysia. Aku ni pelajar cemerlang STPM CGPA 4.0. Pakcik-makcik Oto Arum, memang semua aku tahu. Budak pandai macam aku ni, memang aku tahu semua rahsia negara ini. Sebab itulah bosku Najib tu takut sama aku, Zahid Ponorogo. Dulu dorang tangkap aku, sekarang dorang yang menghitung hari disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Pelat. Apa kau rasa Oren? Pelat. Checkmate and game over. Itulah mau sangat Najib dengan Zahid ni, dorang takkan tumbang di Putrajaya, takkan tumbang kalah dalam Mahkamah Malaysia kalau dorang tidak tangkap Jupazri Syekh Ahmad ini. Ndak kau pelik bin hairan kah kenapa aku berani cakap pasal politik ini hari-hari? Ndak ditangkap. Nah, pening kepala bosku Najib dengan Zahid Ponorogo. Menyesal sudah dorang tangkap aku. Itulah punca utama dorang ini disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Sebab dorang ini dulu berkuasa. Jahat, diktator, zalim. Seluruh dunia nampak aku ditangkap oleh Najib dengan Zahid ini, pakcik-makcik Oto Arum. Banyak kali aku kena tangkap oleh dorang dua tu, penjenayah penyangak itu. Nah, sekalinya dunia berputar. Kau tengok kuasa Allah tu, betapa besarnya kuasa Allah. Najib dengan Zahid yang kena tangkap setelah mereka kalah PRU 14. Sekarang ini tunggang langgang sudah Najib dengan Zahid gitu. Memaksa-maksa buat PRU 15, memfitnah hakim-hakim. Dorang mau kambing hitamkan hakim-hakim itu. Dorang yang merompak, bukan hakim-hakim tu yang merompak. Dorang salahkan hakim. Ini game, skrip politik begini tak boleh pakai. Memang hancur juga ini bosku Najib ini bulan Ogos ini. Memang dikasih koyak ini. Memang koyak lah lubang jubu bosku ni dalam penjara Sungai Buloh. Kalau jatuh sabun jangan kau kutip bosku. Nah, ramai itu peliwat-peliwat menunggu kau. Pecahlah lubangmu kena liwat ini bulan Ogos. Matilah. Hari itu kau liwat Antan Tuya sampai kau bom C4 kan? Sekarang giliranmu kena liwat dalam penjara Sungai Buloh. Matai nak kato? Matai nak bosku? Nah. Kau tengok kuasa Allah tu, pemimpin yang menindas rakyatnya, menzalimi rakyatnya, menangkap rakyatnya yang tak ada jenayah. Sekarang kes jenayah diorang yang terbukti, beratus-ratus kes jenayah. Kalah pakcik-makcik, aku ni yang menang dalam Mahkamah Malaysia. Tak pernah kalah. Sebab itu kau nampak mulutku ni membebel macam makcik bawang. Wow, 19 juta like. Banyak juga dia punya like dekat TikTok ini. Tap-tap screen konon, ramai juga menonton ni. 4 bilion orang menonton. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar.
Jadi Pak Cik Makcik Otok Arung, itulah masalah negara ya. Kamu ikut kes Mahkamah Bosku Najib itu sampai sekarang Bosku Najib masih gagal untuk cancel perbicaraan kes Mahkamah Persekutuan dia. Pak Cik Makcik memang sampai sekarang Bosku Najib tak boleh kambing hitamkan yang Arif Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Hari itu Bosku Najib dengan macam-macam UMNO memfitnah hakim yang jatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Bosku Najib tu. Diorang cakap hakim tu dibayar oleh Jolo. Pembetulan Pak Cik Makcik, Bosku Najib yang dibayar oleh Jolo 42 juta ringgit duit SRC 1MDB. Yang didakwa dalam mahkamah sekarang ini bukan Hakim Muhammad Nazlan. Hakim Muhammad Nazlan tu menghakimi kes Najib Razak. Najib Razak yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Kes tu dibuka di Mahkamah Tinggi, lepas tu buka di Mahkamah Rayuan. 3 orang hakim tahun ini mengumumkan Najib Razak adalah watak utama, dalang utama yang didapati bersalah merompak 42 juta ringgit atas bantuan Jolo. Begitu cerita sebenarnya. Tapi Najib ini dengan dia punya cyber troopers, kau tahulah cepat koyak kan, tak boleh menerima kekalahan dekat mahkamah. Kau tengoklah keputusan PRU 14 tu pun, Najib Razak dengan macam-macam dia dalam UMNO pun berdendam. Tak boleh menerima kekalahan PRU 14 lalu sebab kita semua kasih tumbang UMNO BN hari itu. Jadi begitu juga kes Mahkamah Najib Razak ini. Aku sudah umumkan awal-awal, memang dia confirm kalah semua kes jenayah dia. Najib ini dia tak percaya cakapku, masin semua mulutku. Jadi sekalinya keluar sudah keputusan tu, 3 orang hakim pun bagi kekalahan kepada Najib Razak. Bukan saja Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Jadi bila Najib Razak dia mahu Hakim Muhammad Nazlan tu bercuti, berehat, letak jawatan, hakim tu tak mahu letak jawatan sebab dalam kes 1MDB ni perompak sebenar adalah Najib Razak, bukan hakim-hakim ini. Duit itu masuk dalam akaun bank pribadi Najib Razak 42 juta ringgit, bukan masuk dalam akaun bank pribadi Hakim Muhammad Nazlan. Sebab itu kes Hakim Muhammad Nazlan ni sampai sekarang hakim tu tidak ditangkap, tidak dipecat, tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Hakim tak bersalah. Hakim hanya menegakkan kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan demi kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi Bosku Najib ini dia cakap dia difitnah lah, dia cakap ini konspirasi politik lah, tapi sampai sekarang tidak ada saman fitnah itu. Itu yang pelik. Bosku Najib pun gagal buktikan dalam semua peringkat Mahkamah Malaysia yang dia tu mangsa fitnah. Di peringkat mahkamah pertama, awal-awal dia sudah kalah. Sebelum ini, Bosku Najib kambing hitamkan Zeti Aziz. Dia kambing hitamkan bekas Gubernur Bank Negara yang tidak pernah merompak duit 1MDB. Jadi hujah bukti palsu ni, bukti fitnah ni dibentang oleh Bosku Najib di hadapan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, ditolak. Hakim cakap bukti baru ni tak ada kaitan dengan kes Mahkamah Najib Razak. Lepas tu dia bentang lagi bukti pasal Hakim Muhammad Nazlan ada konflik kepentingan lah. Hakim Muhammad Nazlan ni katanya lah menerima duit SRC 1MDB lah, padahal tak ada. Jadi akhirnya itu pun ditolak oleh 5 orang hakim sebab Bosku ni dengan peguam-peguam dia pun dupang-dupang, bercakap tak ada bukti, nak tuduh orang. Lepas tu macam-macam lah dorang kambing hitamkan. Tu Dr. Mahathir lah dorang fitnah, Tan Sri Mahidin Yassin dorang fitnah sebab dorang ni tak puas hati kalah PRU 14 hari itu. Lepas tu tak puas hati kalah di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Begitu ceritanya. Jadi yang kita ni, orang-orang kampung ni faham baik ni cerita 1MDB ni. Yang merompak 1MDB itu kaulah Bosku Najib. 42 juta ringgit dalam akaun bank pribadimu. Hakim-hakim 1 sen pun tak ada rompak 1MDB. Pak Cik Makcik Otok Arung tak ada. Kamu tekanlah komen tap-tap screen. Aku bacalah komen kamu ni.
Kenapa bekas Perdana Menteri kesayangan masuk penjara? Sebab dia merompak udang bersayap. Dia kantoi merompak 42 juta ringgit duit SRC1 MDB. Dia sudah kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Dengar-dengar, kalau Bosku Najib tak tahu nak cakap apa-apa dekat Mahkamah Persekutuan, dengar-dengar dia memang masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Jangan cakap kuat-kuat, cakap bisik-bisik. Kamu bisik dekat telinga orang-orang kampung. Inilah Bani, masalah Bosku Najib ini bukan kes politik Bani, ini kes undang-undang. Pakcik-makcik Oto Arum, ini kes jenayah besar, jenayah merompak, jenayah rasuah. Ini bukan konspirasi politik, bukan fitnah politik, memang betul-betul dia kantoi merompak. Bosku Najib pun dupang-dupang mengaku depan hakim, dia belanjakan duit tu 42 juta ringgit untuk ulang tahun perkahwinannya dengan Bosku Rosma. Dia hadiahkan jam tangan mewah. Kau tahu berapa harganya? Lebih 600 ribu ringgit. Cuba kamu fikirkan, cuba kamu bayangkan, duit rakyat dalam SRC1 MDB diambil, dicuri, dirompak, disamun oleh bosku ikut suka hati dia. Dia guna duit pelaburan tu untuk beli jam untuk Rosma Mansur. Bila ditanya oleh hakim, oleh pihak pendakwaan, betul kan you ada beli jam mewah, harga dia lebih 600 ribu ringgit? Lepas tu Najib mengaku, iya, hari itu saya ada belikan Rosma Mansur jam dekat Bali, Indonesia. Dia merajuk dengan saya hari itu sebab saya kena pulang awal ke Malaysia, ada masalah banjir. Jadi untuk pujuk Rosma saya beli jam lah lebih 600 ribu ringgit. Tapi saya tak tahulah itu duit SRC1 MDB. Itu hujan Najib. Najib cakap dia tak tahu duit yang dia pakai itu, yang dia curi itu duit SRC1 MDB. Adakah patut? Ini hujah dupang sudah ini. Ini mengaku secara tidak langsung merompak. Sebab kes mahkamah dia ni, kes jenayah Najib Razak ni, dia bukan tentang kau tahukah tak tahu. Bukan. Isu dia, kau sudah pakai duit itu dan kau mengaku pakai duit SRC1 MDB beli jam mahal untuk Bosku Najib. Lepas tu kan, Bosku Najib mengaku juga dia kantoi tahu beli ubat seks guna duit SRC1 MDB. Cuba kau bayangkan. Mak lampir sihir yang macam badannya macam bawi tu. Macam badak sumbu tu kan. Beli ubat seks pakai duit SRC1 MDB. Astagfirullah, sakit perutku tau. Kenapalah penyangan-penyangan dupang ada gajinya sebagai Perdana Menteri, kenapalah dia pakai duit rompakan SRC1 MDB beli ubat seks? Kau tahu lah bosku tu, dia punya batang itu lembek sudah. Kau tahu lah pucuk tua tak boleh sudah dipakai, jadi terpaksa beli ubat seks. Kau tahu lah mama lampir sihir tu kuat berseks. Jadi mandangkan batang bosku tu tak sudah naik, terpaksa beli ubat seks. Tetapi yang cerita sebenarnya, ubat seks itu dibeli menggunakan duit rompakan SRC1 MDB. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang sangat dupang, sangat belau lah laki bini tu ya. Tak takut mati, tak takut masuk penjara Sungai Buloh. Baru sekarang takut. Dulu diorang jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, ikut suka hati diorang je ambil duit 1MDB tu beli ubat seks. Di samping itu juga, kenapa Bosku Najib ini confirm masuk penjara Sungai Buloh? Sebab dia sendiri mengaku nombor akaun AM Bank dia tu memang terima duit 42 juta ringgit. Hakim dengan pihak pendakwaan awal-awal tanya, adakah akaun AM Bank kamu ini atas nama kamu Najib Razak? Ini tanda tangan kamu ke ini? Awal-awal Bosku Najib dengan peguam dia cakap pusing-pusing tipu-tipu. Nah, sekalinya buat ujian ketulinan tanda tangan untuk buka akaun bank, special account untuk merompak duit SRC1 MDB.
Kenapa bosku Najib kalah nanti? Disahkan oleh pakar dan pihak bank. Memang tanda tangan Najib Razak, akaun AM Bank atas nama Datuk Seri Muhammad Najib Haji Abdul Razak itu memang milik bosku. Nah, ini yang bikin kantoi dia. Kalau tadi akaun bank itu nama orang lain atau tanda tangan itu bukan tanda tangan Najib Razak, dia boleh bebas, dia boleh menang pakcik-makcik. Tapi ini masalah bosku awal-awal, dia kantoi menipu. Dia cakap itu bukan akaun bank dia cakap tanda tangan dia bukan tulen. Sekalinya rupa-rupanya kisah benar dia, bosku Najib panggil bekas big boss AM Bank Cawan Kuala Lumpur untuk datang pergi rumah bosku Najib di Kuala Lumpur. Dijemput Jolo sekali. Jolo jadi saksi di situ, pegawai bank tinggi AM Bank ada di situ. Jadi akhirnya buka 2 akaun bank, AM Bank. Najib Razak tanda tangan depan pegawai bank tu. Jadi kantoi menipu dalam mahkamah. Jadi dari segi teknikal undang-undang, apabila Najib Razak gagal menafikan nombor akaun bank dan tanda tangan pembukaan akaun bank, checkmate and game over terus. Bingo. Memang sakit sudah kepala bosku dengan peguam dia. Aduh, kantoi kita menipu. Ini rahsia besar bosku Najib yang orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra kena tahu. Bosku Najib tidak pandai menipu dalam mahkamah, sebab itu dia kalah. Bosku Najib tidak pandai spin dalam mahkamah. Bosku Najib tak boleh sudah sembunyikan bukti tanda tangan akaun bank dia tu. Pakcik-makcik Oto Aru. Jadi benda ni dilaporkan oleh pihak mahkamah. Antara punca utama Najib Razak kalah. Kes SRC 1MDB 7 kes jenayah ni, hakim sudah putuskan, bukan aku yang putuskan. Jangan kau marah dengan aku Najib Razak, bukan aku yang kasih kalah kau. Hakim yang kasih kalah kau. Aku ni sebagai penganalisis politik bebas, yang pakar undang-undang dan perlembagaan, yang ikut kau punya proceeding kes jenayah rompakan SRC 1MDB ni, aku hanya berkongsi semula, kenapa kau confirm masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni? Itu. Jangan kamu marah dengan aku, pakcik-makcik Oto Arum. Bukan aku yang hakim. Bukan. Aku ni hanya menyampaikan keputusan hakim. Jadi, sia-sia kalau kau marah sama aku, menghabiskan tenagamu sejak kau. Jadi, bertenang. Jadi, ini antara perkara pokok yang menyebabkan bosku Najib kalah dan terus kalah. Memang susah menang lah. Sebab dia sudah kantoi menipu pasal akaun bank dia. Nah, wih, ada Azwan Ali tengok aku punya live TikTok. Wih, banyak artis sini tengok aku punya live TikTok ini. Hidup parti gajah. Wih, aku boleh pin kan ni komen Azwan Ali ni? Okay, aku reply sudah. So yang ini cerita benar pakcik-makcik Oto Arum. Di samping itu juga, bukti-bukti kuku bosku Najib ini membelanjakan duit SRC 1MDB. Ini paling lucu. Hakim dengan pihak pendakwaan tanya, kalau betul duit 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi Najib Razak tu, bosku Najib tidak tahu kenapa bosku Najib guna duit 42 juta ringgit itu shopping bersama Rosma Mansur. Kalau betul Najib Razak tak tahu pasal duit 42 juta ringgit masuk dalam akaun bank peribadi dia, kenapa dia follow up semua duit itu dengan pegawai khas AM Bank untuk tunaikan beberapa cek yang dihantar oleh Jolo? Kalau betul Najib Razak ni
tak tahu pasal duit SRC1MDB masuk dalam akaun bank peribadi dia 42 juta ringgit. Kenapa dia guna duit itu untuk dana politik UMNO BN? Hakim dan pihak pendakwaan tanya, kalau betul Najib Razak tak tahu pasal duit SRC1MDB 42 juta ringgit, kenapa semua duit tu habis dibelanjakan? Kita kasih panas ini kes mahkamah ni. Memang tak boleh lari. Tak boleh ditutup ini kebenaran ini. Ini yang tak boleh dijawab oleh Najib Razak sampai sekarang. Di Mahkamah Persekutuan pun kalau diperdebatkan persoalan ini memang susah nak jawab. Orang-orang kampung tanya, andai katalah Jolo ni perangkap Najib Razak, kenapa Najib Razak untung 42 juta ringgit sampai dia boleh shopping dengan Rosmah Mansur? Kalau betul Najib Razak kena scam oleh Jolo, kenapa Najib Razak boleh untung 42 juta ringgit duit SRC1MDB masuk dalam akaun peribadi dia? Kalau betul Najib Razak ni ditipu oleh Jolo, hakim-hakim dan pihak pendakwaan SPRM, PDRM persoalkan dalam mahkamah. Kenapa Najib Razak tidak buat laporan polis, tidak buat laporan rasuah kepada SPRM? Kenapa Najib Razak tak pulangkan duit 42 juta ringgit itu kepada kerajaan? Nah, di sini kantoinya tu pakcik-makcik Oto Arum. Memang besar masalahmu ni bosku. Memang kalau kau tak boleh jawab soalan ini di Mahkamah Persekutuan, memang kalah lagi lah 5-0. Campur semua 9-0. Dapat telur. Nah, jadi Najib ini dia mau kambing hitamkan Jolo, tapi dupangnya bosku Najib ni dia sembunyikan Jolo di luar negara. Kalau betul Jolo tu bersalah, bosku Najib kena bawa Jolo tu pulang ke Malaysia. Jolo ni sewaktu PRU 14 sempat berkempen, disuruh berkempen oleh bosku Najib untuk parti MCA di Pulau Pinang. Aku terus terang ya. Bosku Najib suruh Jolo berkempen di Pulau Pinang pada PRU 14 lalu. Setelah Jolo tengok kempen dalam media sosial semua rakyat marah dengan UMNO BN, sebelum SPR umumkan kekalahan Najib Razak, Rosmah Mansur, Zahir Hamidi dan UMNO BN pada malam 9 Mei 2018 lalu, Jolo terus lari ke Singapura dengan orang-orang dia untuk lari ke negara lain lagi. Dengar-dengar lari ke negara China. Jadi bosku untuk selamatkan diri dia, dia suruh Jolo tu lari dulu. Esoknya bosku Najib dengan Rosmah mau melancong pergi luar negara konon kan. Lepas tu kena tahan dekat immigration. Kamu ingatkah bosku Najib dengan bosku Rosmah setelah kalah PRU 14 pergi lapangan terbang Subang, konon-kononnya mau honeymoon. Tak sempat, dihalang oleh immigration kerajaan Malaysia. Jolo sempat lari, bosku Najib, bosku Rosmah tak sempat lari. Itulah kan bosku Najib ini. Ramai peminat-peminat bosku suka tengok TikTok Jupazli. Terima kasih banyak ya bosku Najib selalu menjadi peminat setia kepada TikTok Jupazli Syamat. Inilah yang aku suka dengan Cyber Troopers bosku Najib ini. Dorang ni peminat nombor 1ku. Apa-apa kes jenayah, kes perundangan melibatkan Najib Razak ni, kalau aku bongkarkan penonton setia aku ni, pakcik-makcik Oto Arum, Najib Razak, Rosmah Mansur, macam-macam bosku, Cyber Troopers bosku, ahli-ahli UMNO. I love you all. Memang kamu ni lah peminat setiaku. Kita sambung ya. Jadi kes Mahkamah bosku Najib ini, kes rompakan SRC1MDB ini, dia adalah kes jenayah terang lagi bersuluh, bukti dia bertimbun-timbun dalam mahkamah. Bosku Najib dengan peguam dia pun sakit kepala sudah. Macam mana nak pusing bukti tu, nak tipu bukti tu. Sebab dalam rekod transaksi keuangan tu, dalam akaun bank, memang ditemui, disahkan oleh AM Bank. Aliran keuangan masuk dalam akaun bank peribadi Najib Razak tu memang bersumberkan duit SRC1MDB, pakcik-makcik Oto Arum. Ini yang sangat sukar untuk Najib Razak menang. Dia punya transaction. Aliran duit masuk tu bang, dapat dikesan, ditemui
oleh hakim-hakim. Jadi apabila dirujuk dengan AM Bank kata memang duit tu masuk dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Jadi bila AM Bank sendiri mengkantoikan Najib Razak merompak SRC1 ini, macam mana mau menang di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi? Kau nak ulang tayang lah 7 kes jenayah rompakan ni, kalah juga. Sebab bosku Najib ni, dia minta diulang tayang 100 kali. Kau ulang tayang 100 kali sama juga. Sudah berapa kali ulang tayang ini, kalah juga. Tak dapat menang pakcik-makcik Oto Arung. Weh, 65 orang sudah share aku punya link live TikTok ni. Terima kasih banyak ya. Kamu share lah dekat grup WhatsApp kah, grup Telegram kah, bagi tahulah, kasih meriah lah live TikTok kita ini. Aku di sini ni bukan menghasut untuk kamu benci dengan Najib Razak. Aku cuma ajak kamu berbincang, sembang kopi pasal kes jenayah rompakan Najib Razak. Kau sokong Najib Razak tidak ada masalah. Kau nak sayang Najib Razak pun tak ada masalah. Kau nak sayang UMNO BN pun, kau nak undi UMNO BN pun tak ada masalah. Cuma yang kita mau cerita ini, bosku Najib masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Inilah kita bincanglah masalah bosku ni kan. Memang kita hormat dengan bosku ni, memang kita sayang dia. Tapi inilah orang tamak selalu rugi kan. Kalau kau merompak, pastikan kau tahu undang-undang negara Malaysia ni, bosku Najib. Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung, bosku Najib tidak baca undang-undang dan perlembagaan negara. Bosku Najib tak tahu pasal Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 tu. Dia merompak ikut suka hati dia saja. Baru sekarang dia menyesal merompak ini. Baru sekarang dia menyesal sebab pejam celik 60 hari lagi dia masuk penjara Sungai Buloh. Masin ni mulutku. Masin. Jadi bosku, macam mana ini kesmu ni? Masih tak ditutup oleh Kerajaan Agung, masih tak ditutup oleh Kerajaan Ismail Sabri, masih tidak ditutup oleh Kerajaan Tun Dr. Mahathir, masih tak ditutup kes mahkamahmu ni oleh Kerajaan Abah Muhyiddin. Macam mana ni? Nah, siapa boleh tolong kau? Katanya kau ni kabel besar. Tapi kes mahkamah kau semua masih berjalan dengan sangat laju. Kau tengok masih menjadi perbualan hangat dalam semua platform media sosial. Kerajaan UMNO BND Putrajaya pun tidak mahu tutup kes mahkamah kau ni. Kau ni kena tipu ke ini oleh Kerajaan UMNO? Aku tanya kau Najib Razak. Kau memang kena kencing ke ini? Kena tipu oleh Perdana Menteri UMNO, Kerajaan UMNO? Kau kena tipu ke ini? Wih, besar baik tu kuasa Kerajaan UMNO. Kenapa bosku Najib ini kes mahkamahnya kesian tak boleh ditutup? Aku ni memang pakar pasal kajian-kajian rasuah ya, pakcik-makcik Oto Arung. Mungkin ramai orang tidak tahu kan. Memang inilah kerjaku. Mengkaji kepimpinan politik Najib Razak, mengkaji kepimpinan politik Zahid Hamidi, mengkaji secara akademik, secara objektif, secara rasional kepimpinan politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Maidi Yassin, Tan Sri Hadi Awang. Inilah tujuan kami jadi graduan master dalam bidang sains politik. Semua kami tahu sudah namanya graduan master CGPA 3.97. Memang ini kepakaran kami. Jadi kami hari-hari berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu ni kan besar pahalanya. Kita berkongsi ilmu tentang kes-kes jenayah rasuah, jenayah rompakan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosman Mansur. Okey, ini baru satu kes. Kes rompakan SRC1 MDB 42 juta ringgit. Apa lagi masalah besar bosku ni? Dia punya peguam import daripada London itu, katanya peguam paling hebat di dunia lah katanya, masih belum diluluskan permohonannya. Nah, sehingga hari ini peguam hebat dari luar negara yang dibayar oleh bosku Najib
sudah dihantar namanya kepada pihak institusi kehakiman negara dan Bar Council. Kita tidak ada masalah untuk Bosku Najib bayar mana-mana peguam. Tetapi cabaran dan halangan terbesar Bosku Najib ini, andai kata hakim-hakim tolak permohonan Najib Razak untuk lantik peguam luar negara, maksudnya ini tanda-tanda check-in penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni. Sebab orang luar tidak boleh masuk campur urusan perundangan negara dan urusan institusi kehakiman negara. Saya bagi tahu ya pakcik-makcik, negara Malaysia ini adalah negara berdaulat. Kita mempunyai undang-undang dan sistem kehakiman negara yang tersendiri. Negara Malaysia adalah negara merdeka dan berdaulat. Tidak ada mana-mana pihak orang asing yang boleh campur tangan dengan kes-kes jenayah berprofil tinggi dalam Mahkamah Malaysia. Sebab itu, walaupun Bosku Najib sudah berjaya hantar nama peguam daripada kerajaan diraja British, setakat ini belum lagi diluluskan. Sekalipun diluluskan, semua bukti-bukti kukuh Bosku Najib yang sudah mengaku merompak 42 juta ringgit, yang sudah mengaku membelanjakan 42 juta ringgit duit SRC 1MDB, peguam hebat daripada kerajaan diraja British itu sangat sukar untuk menang. Sebab hakim-hakim yang akan mengadili kes jenayah Najib Razak bukanlah hakim-hakim diraja British. Hakim-hakim kita adalah hakim-hakim yang dibayar oleh rakyat Malaysia. Hakim-hakim kita dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Perdana Menteri. Jadi hakim-hakim kita ni bukan dilantik oleh Queen Elizabeth II, bukan dilantik oleh kerajaan British. Dilantik oleh kerajaan Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Begitu ceritanya. Jadi, kalau sampai satu tahap, andai kata peguam diraja British itu mewakili Najib Razak, lepas tu dia menipu juga macam Tan Sri Shafie Abdullah, cakap pusing-pusing, dia tak boleh bidas dan menafikan transaksi keuangan 42 juta ringgit yang kantoi berada dalam akaun bank peribadi Najib Razak, maka akhirnya keputusannya tetap sama. Bosku Najib dijangkakan check-in penjara Sungai Buloh pada 31 Ogos 2022. Takut sudah bosku. Betul ke itu cakap sejuk asli? 31 Ogos aku masuk penjara Sungai Buloh. Nah, itulah kau bosku. Terlampau gila merompak, terlampau dupang merompak. Yang kau pergi simpan duit rompakan tu, pergi akaun bank peribadi kau, kenapa? Suharto, Marcos, ini perompak-perompak yang terkenal di dunia ya. Pakcik-makcik Oto Arun. Dorang dua ni terlepas daripada penjara sebab duit yang dorang rompak tu tidak disimpan dalam akaun bank peribadi. Buktinya tidak ditemui. Najib Razak ni antara panangkau, penyamun-penyangak, pencuri, penyamun yang paling dupang di dunia. Dia simpan duit curi itu dalam akaun bank peribadi dia. Kalau tadi duit tu dia simpan dalam lubang kubur kah? Dalam gua kah? Selamat dia boleh menang Najib Razak ni bulan Ogos ini. Inilah ini masalahnya pakcik-makcik Oto Arung. Kalau duit itu 42 juta ringgit disimpan dalam lubang jubu tai kah? Selamat dia ini. Tapi bukti tu kan dalam akaun bank peribadi AM Bank Najib Razak. Macam mana peguam-peguam hebat Najib Razak di seluruh dunia mau menafikan bukti tu? Kau fikirlah pakai kepala otak. Kau tak ada PhD pun, kau tak ada pendidikan pun, kau boleh faham kes ni. Nah, ini masalah. Bosku Najib ini dupang betul, tak pandai merompak sama-sama orang dia, sama Jolo tak pandai merompak. Overconfident
Dia buka akaun bank pribadi dalam negara Malaysia. Lepas tu dia cuci duit 1MDB, duit SRC di luar negara atas bantuan Jolo. Lepas tu dia kasih masuk, dia pergi akaun bank dalam negara Malaysia. Bukan begini cara merompak, bosku Najib. Ya Allah, ya Tuhanku, dupang betul kau ini. Cara merompak yang betul. Weh, kau simpanlah duit tu dekat rumah banglo yang besar kah? Yang tidak boleh ditemui oleh mana-mana manusia. Ya Allah. Kau tengok, aku terpaksa ajar kau macam mana mau merompak. Sebab kau ni, kau patut tengok sejarah Suharto, Marcos. Dorang merompak duit rakyat Filipina, duit rakyat Indonesia. Sampai sekarang tak dijumpau di mana disimpan duit tu. Sampai mati Suharto dengan Marcos tu, dengan Imelda Marcos, tidak dijumpau berpuluh-puluh bilion US dollar duit dirompak tu. Najib ini paling dupang. Semua duit 1MDB disimpan dalam akaun bank pribadi bosku Najib. Disimpan dekat bank-bank syarikat haram, offshore bank luar negara. Jadi senanglah kau didakwa dalam mahkamah, dijatuhkan hukuman. Sebab tu kau kalah ni. Yang kau pergi simpan duit rompakan dalam akaun bank ini kerja dupang, kerja belau. Sebab itu bila Najib ini berdebat dalam mahkamah, makin botak kepalanya, tak tahu dia mau berdebat macam mana. Besar jasa dan bakti Najib Razak ni, merompak duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit bersama Jolo. Sampai ditemui bukti itu dalam akaun bank pribadi dia. Ini punca utama bosku Najib merasmikan penjara Sungai Buloh 31 Ogos 2022 bersama Zahid Ponorogo. Makcik-makcik, kau percaya ke tak percaya bukti tu dalam akaun bank pribadi Najib Razak? Aku boleh bagi tahu nombor akaun bank Najib Razak itu. Aku boleh kasih tunjuk buktinya. Aku ni pernah bekerja sebagai pegawai bank. Kalau Najib Razak tu tak simpan duit dia dalam akaun bank pribadi AM Bank Kuala Lumpur, sudah bebas dia ni, sudah ditutup kes mahkamahnya. Saya tidak bersikap prejudis atau bias ke atas Najib Razak. Saya sebagai gradua master dalam bidang sains politik ni yang pakar undang-undang, saya hanya menyampaikan kebenaran berdasarkan bukti-bukti kukuh yang sendiri diperakui oleh Najib Razak. Akaun bank tu diperakui benar dan sahih, tulen itu memang milik Najib Razak. Najib Razak habis membelanjakan duit 42 juta ringgit itu untuk bayar hutang-hutang kad kredit dia, shopping bersama Rosmah, guna duit tu bersama UMNO. Kenapa 3 juta ahli UMNO ni takut kalau kita bincang pasal kes jenayah rompakan 1MDB Najib Razak? Sebab orang-orang UMNO BN semua makan duit haram 1MDB. Aku bagi tahulah dengan kamu ni, pakcik-makcik otak harum, semua dorang tu dapat dedak duit rompakan 1MDB daripada posko. 3 juta ahli UMNO BN tu tidak ada terkecuali. Tak tahu malu, berpakat-pakat, bersekongkol, bergotong royong dengan bosku Najib merompak 1MDB kita. Nah, jadi jangan kau hairan kalau ada orang-orang UMNO BN cakap ini fitnah. Sudah habis duit tu dorang rompak, dorang makan sampai perut dorang buncit. Kau tengok bah, perut orang-orang UMNO memang buncit semuanya. Hasil daripada apa tu? Makan duit haram 1MDB bersama bosku. Nah, makcik-makcik oto aru, betul. Koyak sudah ni orang-orang UMNO BN. Berambus sudah dorang, tak tahan sudah dorang. Berdarah sudah lubang telinga dorang. Nah, aku ni satu sen pun aku tak ada rompak duit 1MDB. Sebab itu aku berani kritik Najib Razak. Sebab itu kita kasih tumbang UMNO BN PRU 14. Nah, apa kau mau cerita? Memang sebab itu saya tidak didakwa merompak 1MDB dalam Mahkamah Malaysia. Aku tak ada merompak macam kau, Najib Razak. It's very simple. This game is very simple. Kau tak pandai main game merompak. Bosku Najib kan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, semua dia boleh buat. Mana-mana duit dia boleh curi. Akhirnya dia curi 1MDB. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sepandai manapun Najib Razak merompak, sehebat manapun Najib Razak merompak, dia kantoi kerana sangat dupang. Dia simpan duit rompakan tu dalam akaun bank pribadi, dalam bank tempatan negara Malaysia.
Ini baru kes 42 juta ringgit. Belum lagi yang bilion-bilion ringgit tu. Bosku Najib lain kali merompak tu. Kau ikutlah macam Soeharto, macam Marcos tu. Merompak, cerdik. Tidak ditemui duit rompakan tu. Tapi mati sia-sialah. Sudah masuk penjara lubang kubur. Sekarang ini giliranmu ni. Ini zaman moden, kau pergi simpan duit dalam akaun bank dalam negara Malaysia. Lagi senang kerja Polis Diraja Malaysia, kerja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bentang bukti transaksi keuangan tu depan hakim-hakim. Yang bongkar kes kau ni PDRM dan SPRM. Aku terus terang lah. Aku ni penganalisis politik bebas, hanya menganalisis keputusan mahkamah. Laporan-laporan mahkamah yang benar, sahih. You tak setuju, it is normal. Sebab kita tak boleh paksa orang untuk setuju dengan keputusan hakim. Kan? Tapi lebih 32 juta rakyat Malaysia setuju Najib Razak dipenjarakan 12 tahun untuk kes rompakan 42 juta ringgit itu yang akan dibicarakan buat kali terakhir di Mahkamah Persekutuan. Najib Razak membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Dia minta untuk hukuman itu dibatalkan. Tetapi ironinya, Najib Razak sudah give up awal-awal. Dia mau minta cancel proseding perbicaraan rayuan di Mahkamah Tertinggi, Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Kalau Najib Razak cancel perbicaraan kes Mahkamah Persekutuan, maka Najib Razak boleh disumbat penjara Sungai Buloh. Segera. Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Kalau Najib Razak dengan peguam-peguam dia terus meminta untuk Mahkamah Persekutuan tidak meneruskan proseding rayuan untuk Najib Razak, keputusan Mahkamah Rayuan itu boleh menjadi rujukan untuk sumbat Najib Razak bulan Ogos ini ke dalam penjara Sungai Buloh. Saya tak ada masalah Najib Razak nak cancel perbicaraan mahkamah dia dekat Mahkamah Persekutuan. Tak apa kalau Najib Razak dengan peguam-peguam hebat dia tak nak buat rayuan untuk batalkan hukuman penjara 12 tahun. Tetapi dia punya implikasi, bosku Najib kena rasmikan pintu penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Nah, jadi akhirnya game Najib Razak ni memenggal kepala sendiri, tembak kepala sendiri Pak Cik Mak Cik Oto Arum. This is a wrong advice based on rule of law. Bila peguam-peguam Najib Razak advise bosku untuk cancel proceeding di Mahkamah Persekutuan, that's mean Najib Razak sudah mengaku kalah awal-awal. Already give up. Dia nak terus check in penjara Sungai Buloh. Kalau bosku Najib masuk penjara Sungai Buloh, habislah sudah dia. Kekayaan dia boleh dirampas oleh kerajaan. Kes mahkamah dia yang lain pun, semua dia akan kalah. Memang besar masalah game Najib Razak dalam mahkamah ni. Dia terlalu kuat main wayang politik, sedangkan ini adalah kes perundangan. Kes jenayah besar, kes jenayah berkepentingan awam. Ia tentang rule of law. It's not about politik. So kelemahan bosku Najib dengan orang-orang dia, mereka tak tahu undang-undang. Mereka tak tahu technical proceeding mahkamah. Saya biasa turun naik mahkamah Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya menang semua kes mahkamah ni. Di zaman kerajaan UMNO BN kah, zaman kerajaan Pakatan Harapan kah, zaman kerajaan sekarang kah, menang. Sebab itu saya masih bebas. Jadi bosku Najib ini, kalau dia cancel proseding perbicaraan Mahkamah Persekutuan, habislah sudah dia. Dia gali lubang kubur sendiri untuk check in penjara Sungai Buloh. Hakim-hakim tak ada masalah nak cancel rayuan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Tetapi keputusan Mahkamah Rayuan itu muktamad. Tak boleh diubah. Andai kata keputusan Mahkamah Tinggi kita batalkan, kita ada keputusan Mahkamah Rayuan yang tak boleh dibatalkan. So that's mean Najib Razak kekal bersalah Pak Cik Mak Cik Oto Arum sebagai banduan penjenayah, bekas Perdana Menteri yang kantoi bersalah merompak, mencuri, salah guna kuasa, pecah amanah, buat jenayah pengubahan wang haram, duit pelaburan rakyat, pelaburan negara dibelanjakan untuk shopping bersama Rosmah dan UMNO.
Jadi Alhamdulillah setakat ini Pak Cik Makcik Oto Arum, bukan saya yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun walaupun saya banyak kali ditangkap dalam negara Malaysia. Syukur Alhamdulillah. Saya masih bebas. Saya tidak ada 42 kes jenayah rompakan seperti Najib Razak. Saya tak ada 87 kes jenayah rompakan macam Zahid Hamidi, tak ada. Sebab itu mana-mana Perdana Menteri mau lawan saya tidak ada masalah. Sebab saya tak ada rekod merompak di Putrajaya. Saya tak pernah jadi Perdana Menteri. Saya tak pernah jadi Menteri Keuangan. Saya tak pernah jadi Menteri. Jadi amat sukar untuk perangkap saya lah. Tetapi akhirnya Najib Razak Zahid Hamidi masuk perangkap sendiri. Fail-fail kes jenayah mereka memang sudah lama disimpan oleh kerajaan Malaysia untuk makluman Pak Cik Makcik Oto Arum dalam UMNO BN. Wow, ramai ni. 34,000 like. Tap-tap screen konon Pak Cik Makcik Oto Arum. Siapa lagi ada soalan? Aku baca komen kamu ni ya. Siapa di sini? Dengar-dengar Najib Razak ada menonton aku punya live TikTok. Hai bosku, good luck untuk kau punya perbicaraan mahkamah. Di peringkat Mahkamah Persekutuan tu, bosku Najib. Jangan kau jadi dupang-dupang di Mahkamah Persekutuan tu. Kalau kau cancel perbicaraan mahkamah kau di Mahkamah Persekutuan, confirm lah kau tu disumbat dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini ya. Bosku Najib, ingat bosku Najib. Jangan kau jadi belau, jangan kau jadi dupang. Jangan kau cakap tak tahu di depan 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Cayok-cayok bosku. Merompak lagi kau. Kau simpan lagi dalam akaun bank peribadimu bosku. RB Legacy, terima kasih. Apa kau bagi aku tu? Capati? Terima kasih Kau bagi aku apa tu? Roti nan cheese. Terima kasih banyak. Apa ni? Najib Razak mau naik box. Mana dia? Muncul konon kau bang. Memang bosku Najib ada akaun TikTok dia. Jangan kamu main-main. Memang betul itu akaun TikToknya. Bosku Najib, memang kami sokong kau pergi penjara Sungai Buloh Good luck bulan Ogos ini. Samuel, terima kasih bagi bunga. I love you. Wih, Datuk Najib Razak, jomlah kita berdebat. Ya, aku mau berdebat sama kau ini. Wow, 15 sejak followermu, bosku Najib Razak. Ya Allah ya Tuhanku, memang fake account lah itu. Mana macam-macam bosku ni mau berdebat. Mari kita berdebat. Aku mau berdebat ini. Ready kamu? Kamu invite lah aku ni. Memang live match kita ni. Kamu panggil ramai-ramai orang UMNO. Lama aku nak berdebat dengan orang UMNO ni. Pastikan kamu pandai ya. Pastikan kamu tidak dupang ini lawan aku. Pastikan kamu ada fakta berdebat sama aku ini. Cepat kamu ini. Memang fake account tu. Kasih naik dia. Lari sudah dia? Takut sudah? Astagfirullahalazim. Mari kita berbahas pasal kes jenayah rompakan Najib Razak. Berani aku ini, anak jantan aku ni. Ada batang, ada telur. Kemaluan bosku tu adakah? Kaki kepit itu. Dengan kaki kepit tu takut masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Weh, aku mau berdebat baik ni. Kau jemputlah konon. Ndak dia menerima aku punya jemputan. Kau tengok. Bosku Najib ini, dia ini berani sejak mengugut, berani menangkap. Tapi bila berdebat dekat mahkamah, tidak ada satu orang pun orangnya boleh menang lawan aku dalam mahkamah. Aku bagi tahu dengan kamu ni rahsia. Kenapa aku menang kes mahkamahku? Semua orang-orang bosku tu, Pak Cik Makcik Oto Arum, tak pandai berdebat lawan aku. Pasal undang-undang pun tak tahu semuanya. Nah, sebab itulah susah mau lawan Jupazil Syahmat ini. Ilmu undang-undang ada sama dia, ilmu politik ada sama dia, rahsia-rahsia bukti rompakan Najib Razak ada sama dia. Itulah susah mau disabar fitnah ini. Mana sudah? Sini konon kamu Pak Cik Makcik Oto Arum, datang kamu sini berdebat. Siapa mau berdebat sama aku ni? Tadilah memang berdebat, sekali ni tak ada sudah. Aku mau tengok ini, mana ni? Lokman Adam, Raja Petra, Hisham Jalil, Papa Gomol, masuk kamu. Nah, tak berani, hilang sudah, masuk gua sudah dia. Begitulah real politik ini Pak Cik Makcik Oto Arum. Bosku ni tidak ada batang kemaluan, pundan itu. Mana dia pandai berdebat. Lawan debat dengan siapa-siapa, lawan debat dengan Tun M, lari ketakutan Najib Razak. Lawan debat dengan Anwar, kalah. Diketawakan oleh seluruh dunia. Ini kan mau lawan dengan Jupazil Syahmat ini. Nah, semua pemimpin yang lawan aku ni semua checkmate and game over, tumbang dalam negara ni. Siapa yang tahu tu paham-paham lah. Apa ni? Kau lah invite aku. Aku ni mana tahu. Kau ni mau berdebat kan tak?
Dia tak berani berdebat. Kau boleh invite aku lah. Mari 1 lawan 1 sini kau. Muncul kau invite aku. Itu live match tu, boleh. Mana Rosma Mansur? Rosma Mansur tu pun sejak akhir-akhir ini malu sudah muncul. Sudah aku invite dia, dia tolak aku punya invitation. Pakcik Makcik Oto Arum. Kau tengok ni. Nah. Hujah lawan hujah, fakta lawan fakta. Sini kau. Kau terima aku punya invitation ni. Invite aku, berdebat kita. Aku invite kau tolak. Aduh, apa cerita macam-macam bosku ini. Sinilah lawan. Kita mau Najib Razak yang betul-betul lah. Jangan pakai fake account. Takut sudah. Nah, itulah kan. Okey, sekarang memandangkan bosku tu sudah ketakutan mau berdebat, tak payahlah kamu layan dia. Dekat mahkamah pun kalah lawan aku, tak payahlah kamu layan. Banyak kali aku ditangkap tu oleh bosku Najib. Kalah juga di dekat mahkamah lawan aku. Aku bagi tahu kamu, ini rahsia, orang-orang kampung kena tahu. Sebab itulah aku masih bebas ini. Bukan aku yang masuk penjara 12 tahun, dia. Okey, Zahid Ponorogo. Zahid Ponorogo, kenapa kau mau buat PRU 15 awal-awal ini? Betulkah kata pemimpin PAS tu, kau ni takut masuk penjara Sungai Buloh? Masalah Zahid Ponorogo ni lebih dupang daripada bosku Najib. Ini lagi besar masalahnya. Tahukah anda semua, Zahid Ponorogo telah menyerahkan 1001 bukti dia merompak duit Yayasan Akal Budi. Dia serahkan bukti itu kepada siapa? Kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ini banduan penjenayah penyambung-penyangga paling dupang di dunia, mengalahkan dupang bosku Najib. Zahid Ponorogo ni Presiden UMNO yang satu-satunya dalam sejarah politik Malaysia. Gagal dan terus gagal jadi Perdana Menteri. Dia nak buat PRU 15 awal-awal sebab dia mau jadi kingmaker konon. Dia ingat dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia boleh konon-kononnya tutup kes mahkamah dia. Tapi Zahid Ponorogo ni, dia ketinggalan kereta api. Berdasarkan secret information, kingmaker politik Malaysia melibatkan Agong, Raja-Raja, Tun M, Tan Sri Maidi Yassin, Fazli Syamat, 4 orang ni paling berkuasa dalam Malaysia ni, sudah berpakat-pakat, sudah bersepakat secara kolektif di belakang tabir, kita tak buat PRU 15. Sebab undang-undang dan perlembagaan dalam sistem monarki berperlembagaan Malaysia, kita boleh lantik Perdana Menteri melalui kuasa yang di-Pertuan Agong tanpa melalui sistem pilihan raya. Keunikan sistem demokrasi Malaysia yang tidak diketahui oleh Zahid Ponorogo dan bosku Najib, kita boleh lantik Perdana Menteri tanpa melalui sistem pilihan raya. Nah, jadi ini masalah Zahid Ponorogo dengan bosku Najib. Dia tidak tahu apa game tangan-tangan gaib politik Malaysia. Berdasarkan secret report, tangan-tangan gaib politik Malaysia tak suka dengan bosku Najib dengan Zahid Ponorogo ni sebab kerja diorang merompak. Kau tengok, dalam real politik ni, memang ada oligarki politik, elit politik, tangan-tangan gaib politik yang tak suka dengan pemimpin yang tamak haloba merompak duit rakyat, duit negaranya macam bosku Najib dan Zahid Ponorogo ni. Jadi bosku Najib dengan Zahid Ponorogo ni ketinggalan kereta api, ketinggalan bas. Dorang tak tahu yang mereka tu memang dah tak layak bertanding PRU 15. Dah tak layak jadi Perdana Menteri. Memang nama dorang kena blacklist. Sebab itu kes mahkamah dorang tu tak boleh ditutup sampai sekarang. Sebab itu bosku Najib dengan Zahid Ponorogo ni dijangkakan bulan Ogos ni disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Nah, jadi Zahid Ponorogo, dia ingat kalau dia mendesak untuk PRU 15 awal, dia ingat Agong, Raja-Raja, Tun M, Tan Sri Maidi Yassin, Fazli Syamat akan ikut cakap dia. Jangan kau mimpi. Kami ni kingmaker politik Malaysia ni, generasi lama, generasi baru. Kita memang tak setuju buat PRU 15 demi mengekalkan kestabilan politik Malaysia. Kita tidak mahu menghuru harakan politik rakyat. Kita mahu
Aman, damai politik negara ni, tidak ada huru-hara, pertumpahan darah, tidak ada kucar-kacir keselamatan negara, kedaulatan negara ni. Jadi, bosku Najib Zahid Ponorogo ni yang dupang-dupang, tak pandai mencatur kuasa ni, syok sendiri. Dia cakap, semua parti takut buat PRU15. Bukan semua parti takut buat PRU15. Masalah sekarang, Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN sendiri tak nak buat PRU15. Zahid Hamidi. Ismail Sabri dan kerajaan UMNO sendiri, segelintir pemimpin UMNO tak setuju dengan cadangan Zahid Hamidi dan Najib Razak untuk buat PRU15. Ini bukan salah PAS, bukan salah Perikatan Nasional, bukan salah Pakatan Harapan, bukan salah Tun M, bukan salah Agung. Pokok pangkal masalah dia, UMNO sendiri takut nak buat PRU15 sebab masalah harga barang, masalah ekonomi rakyat sangat-sangat teruk hari ini yang boleh membawa kepada kehancuran dan kepupusan UMNO BN pada PRU15. Memang rakyat marah ni dengan kerajaan UMNO ni. Kerajaan Ismail Sabri sebab harga barang hari-hari bukan makin turun, bukan makin murah, makin mahal. Ismail Sabri sibuk nak tengok bola sepak, bukan nak sibuk tengok harga barang sangat mahal. Jadi, bijaknya Ismail Sabri ni, dia tahu juga Agung tak nak buat PRU15. Aku dah tanya Agung, aku dah tanya Tun M. Memang Agung dengan Tun M tak mahu buat PRU15. Zahid Ponorogo, bosku Najib, aku sudah tanya dengan tangan-tangan gaya politik Malaysia. Tangan-tangan gaya politik pun mau kasih habis penggal ini 5 tahun untuk Ismail Sabri, kerajaan UMNO BN Perikatan Nasional, Pakatan Harapan untuk terus jadi kerajaan campuran di Putrajaya. Pembangkang pun sokong Ismail Sabri, sokong kerajaan UMNO BN. Buat apa kita buat PRU15? Tun M pun sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim Lim Kit Siamat Sabu pun sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Agung Raja-Raja pun sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Buat apa kita buat PRU15? Ismail Sabri belum tumbang di Putrajaya. Jadi akhirnya rakyat pun tak mahu buat PRU15. Sebab walaupun rakyat tu marah dengan harga barang, kita masih menghormati Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang absah dilantik oleh Agung. Jadi tidak ada keperluan untuk buat PRU15. Yang kau kelang kabut mau buat PRU15 ni kenapa? Oh, kau tahu bosku Najib Zahid Ponorogo confirm masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini. Jadi kalau kau buat PRU15 boleh dikasih lambat-lambat hukuman penjara kamu 2 ni. Bosku Najib dan Zahid Ponorogo ni tahu bukti-bukti diorang merompak jelas terang-terangan, bertimbun-timbun dalam mahkamah dunia. Pakcik makcik Oto Aruf, diorang sendiri mengaku merompak sudah. Sebab itu akhirnya diorang ini syok sendiri ketinggalan kereta api. Aku ni penganalisis politik bebas. Hari-hari aku buat kajian pasal game politik Malaysia ni. Kenapa Agung tak mahu buat PRU15? Kenapa Tun M tak mahu buat PRU15? Sebab masalah ekonomi rakyat, masalah ekonomi negara, masalah COVID ni belum selesai. Selesaikan dulu masalah COVID ni, masalah ekonomi rakyat, masalah harga barang sangat mahal. Kenapa Agung, Tun M, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri tak mahu buat PRU15? Sebab dorang mau hantar kamu pergi penjara Sungai Buloh dulu bulan Ogos ini, bosku. Selepas bosku Najib Zahid Ponorogo, Rosman ni masuk penjara Sungai Buloh, penjara Kajang, baru kita buat PRU15 yang sangat meriah, yang sangat tenang, tanpa ada bosku Najib, tanpa ada Zahid Ponorogo, tanpa ada campur tangan Rosman. Habis cerita. Macam mana kau tanya Agung? Tak payahlah kau tanya. Aku ni kingmaker politik Malaysia. Kau tanyalah Agung tu. Sepatutnya kau tanya soalan tu sama Agung, sama Tun M, sama tangan-tangan rakyat politik Malaysia. Macam mana diorang berhubung dengan Jupazli Syahmat? Ini rahsia hanya aku saja yang tahu. Sebab ini memang bidang kepakaran aku. Bila aku ni gradua master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97, memang kepakaran aku pasal sistem politik Malaysia. Aku ni jadi rujukan Agung, Tun M, kerajaan Malaysia, tangan-tangan gaib politik Malaysia. Sebab itu aku tahu semua rahsia negara ini.
Masinkan mulutku, bosku Najib Zahid Ponorogo. Kes mahkamah kamu tak ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Tun M, Kerajaan Abang Muhyiddin, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia pun tak nak tutup. Masing di mulutku ini. 31 Ogos itu, paling lewat lah itu kau masuk penjara Sungai Buloh. Kalau tiba-tiba kau tidak masuk penjara Sungai Buloh, you are very lucky. Tapi based on secret information, aku tidak mau kau shock sendiri ya. Kau sendiri tahu Najib Razak Zahid Hamidi, bukti-bukti kau merompak dalam mahkamah tu kau sendiri mengaku. Ini antara punca utama kenapa kau confirm check-in penjara Sungai Buloh bulan Ogos. Jadi aku faham perasaan Najib Razak Zahid Hamidi ni. Dorang tak mahu PRU 15 dilambat-lambatkan sebab dorang tak mahu masuk penjara Sungai Buloh awal-awal. Kalau PRU 15 dilambat-lambatkan oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Raja-Raja Melayu, Kerajaan Abang Muhyiddin, Kerajaan Pak Mail, Kerajaan Tun M, Kerajaan Ju Fazli dan Kerajaan Rakyat Malaysia, memang betul lah ini ramalanku ni bulan Ogos ini. Bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosma, silap-silap. Awal disumbat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Apa ni, jadilah Menteri Ju Fazli? Siapa ni YB Datuk Chris Jumiadi? Wow. Saya tidak berminat jadi YB. Saya berminat jadi penganalisis politik bebas yang menjadi rujukan kepada kerajaan Malaysia untuk mencatur kuasa demi memajukan negara, demi menyelamatkan kedaulatan negara. It's very simple. Kenapa aku ni suka diperangkap oleh Najib Razak Zahid Hamidi, penyamung-penyangak, pengkhianat petualang ni? Sebab aku tak mau jadi YB, aku tak mau jadi menteri, aku tak mau jadi Perdana Menteri, aku tak mau jadi Ketua Menteri Sabah. Memang banyak sudah offer aku terima ni. Tapi aku ni tak ada nafsu membuat politik ini. Hari itu PRU 14 tu aku hanya untuk berkempen, bersuara. Kalau aku nak jadi calon, ditangkap aku. Jadi untuk kasih tumbang bosku Najib PRU 14, terpaksalah jadi calon bebas. Bukan untuk mau menang pun, untuk menghasut rakyat, kasih tumbang Najib itu. Akhirnya misiku sudah selesai. Jadi kes mahkamah Najib ni pun tak ditutup, misiku sudah selesai. Bosku Najib nanti masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini, misiku pun sudah selesai untuk selamatkan negara, selamatkan rakyat daripada dihuru-harakan oleh penyamung-penyangak, pengkhianat petualang tu. Jadi aku terus terang sama kamu, nawaituku di sini ni hanyalah untuk menyelamatkan negara dan rakyat daripada terus dirompak dengan sangat kejam, dengan sangat zalim oleh bosku Najib, oleh Zahid Ponorogo, oleh penyamung-penyangak dalam UMNO BN tu ya. Pakcik-makcik, kalau Zahid Ponorogo dan bosku Najib ni masuk penjara Sungai Buloh, UMNO BN berpecah belah. Aku bagi tahu kamu UMNO BN akan berpecah belah, porak-peranda, pupus, tumbang terguling-guling PRU 15. Aku bagi tahu kamu Nah, kalau bosku Najib ini bulan Ogos ini merasmikan penjara Sungai Buloh, huru-hara UMNO BN tu. Negara tak huru-hara, UMNO BN yang huru-hara. Kau tengok kan, parti paling lama di Malaysia yang kerjanya merompak-merompak. Kalau Najib tu hancur bulan Ogos ini, disumbat dalam penjara Sungai Buloh, UMNO BN pun hancur. Aku bagi tahu awal-awal sama kamu. Betul aku cakap ni. Ini yang paling ditakuti oleh Zahid Ponorogo. Kalau Zahid Ponorogo tu disumbat dalam penjara Sungai Buloh serentak bersama bosku Najib, perebutan jawatan Presiden UMNO akan membawa kepada pecah belah. Sebab Zahid Hamidi tak boleh sudah jadi Presiden UMNO, Najib Razak tak boleh sudah jadi penasihat UMNO BN. Dorang jadi banduan penjenayah lah dalam penjara Sungai Buloh. Lambat atau cepat, apa yang aku cakap ni betul berlaku. Memang kesian ni Najib Razak dengan Zahid Hamidi ni. Zaman dorang sudah berakhir, pakcik-makcik Oto Arum. Tangan-tangan rakyat politik Malaysia memang mau hancurkan ni penyamung-penyangak yang tamak ni, macam Najib Razak Zahid Hamidi ni. Tak boleh sudah dipakai, sudah expired. Terang-terangan merompak Satu orang merompak bilion-bilion. Satu orang merompak duit anak-anak yatim, duit orang miskin. Ratusan jutaan ringgit dalam dana Yayasan Akal Budi. Jadi memang tamat sudah cerita dorang ini. Ya, jadi orang-orang UMNO BN fikirlah di sini ya. Boleh kamu sokong Najib dengan Zahid ni, tapi sudah tamat cerita dorang ni, sudah expired. Tak boleh sudah bertanding PRU 15. SPR blacklist nama Najib dengan nama Zahid ni. Kalau kalah semua kes jenayah, memang tak boleh lah. Tak boleh bertanding PRU 15.
Jadi Najib dengan Zahid hanya boleh jadi Perdana Menteri ke-10 dalam penjara Sungai Buloh. Najib dengan Zahid hanya boleh jadi menteri dalam penjara Sungai Buloh. Najib dengan Zahid hanya boleh jadi Presiden UMNO dalam penjara Sungai Buloh. Syok sendirilah dorang. Kalau dorang jadi gila tu jangan kamu terkejut ha. Boleh jadi gila ini Najib dengan Zahid ni, tengok video TikTok ku ni. Memang Najib dengan Zahid nak bertanding semula tapi diharamkan. Aku bagi tahu ya, SPR berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan, mana-mana penjenayah yang sudah dijatuhkan hukuman penjara lebih daripada 1 tahun, denda dia banyak, tak boleh bertanding PRU 15. Boleh Najib dengan Zahid hantar pencalonan, tetapi akan kena reject dia punya kertas pencalonan. Kalau Najib dengan Zahid sudah dalam penjara Sungai Buloh, macam mana Najib dengan Zahid nak bertanding PRU 15? Cuba kau fikir, pakcik-pakcik Oto Arum. Kalau Najib Zahid sudah disumbat dalam penjara Sungai Buloh, tak boleh sudah orang hantar pencalonan PRU 15. Anwar Ibrahim boleh bertanding sebab dapat pengampunan diraja. Sekarang Najib Razak Zaid Hamidi ni tak dapat pengampunan diraja. Diorang nak lawan raja-raja. Diorang nak lawan Ismail Sabri, nak lawan Abah Muhyiddin. Ismail Sabri dan Abah Muhyiddin pun tak nak bagi pengampunan diraja. Hanya Perdana Menteri yang boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk dapat pengampunan diraja. Hari itu Anwar Ibrahim ditolong oleh Tun Dr. Mahathir untuk dapat pengampunan diraja. Bolehlah. Bebas daripada semua pertuduhan jenayah, hukuman jenayah, banduan, gelaran banduan tu. Jadi ini adalah undang-undang. Penjenayah-penjenayah tak boleh ikut suka hati bertanding PRU 15, terutamanya Najib Razak dengan Zaid Hamidi ni, Rosmah Mansur. Tak boleh bertanding sudah PRU 15, tidak ada sudah pilihan raya ni. Kalau tiba-tiba Agong cakap tidak ada pilihan raya, saya lantik Perdana Menteri ke-10. Nah, kau rasa-rasa banduan penjenayah macam Najib Razak Zaid Hamidi boleh ke tu jadi PM ke-10? Tidak boleh. Hindi, apalagi ni buktikan Najib Razak Zaid Hamidi bersalah, sudah dinyatakan bersalah oleh hakim ketinggalan kereta api kan ni, Encik Gembeng ini. Pengumuman pakcik-makcik Oto Arum. Bukan saya yang membuktikan Najib Razak Zaid Hamidi bersalah. Hakim sudah umumkan Najib Razak Zaid Hamidi bersalah dengan Rosmah Mansur. Sebab itu kes mahkamah diorang tu tak boleh tutup. Pakcik-makcik, kamu tak ikut ke ni proceeding kes mahkamah Najib Razak Zaid Hamidi Rosmah Mansur? Ramai ketinggalan kereta api di sini orang-orang kampung, orang-orang UMNO ini. Lain kali tengok berita lah, jangan kau tengok TikTok sejak. Berjoget-berjoget, menari-menari di sini. Terlampau dupang juga orang-orang UMNO BN ini. Veronica, harga barang memang sangat mahal. Perdana Menteri kita sibuk tengok bola, dia tak mau selesaikan masalah harga barang. Jadi, kamu tap screen bah, banyak juga like aku dapat ini. 39 juta. Ya, YB Datuk Chris Jumiadi, betul kan ini YB? Ya, sama-sama YB Dato. Aku baca komenmu YB Dato. Itulah Veronica. Memang harga barang sangat mahal sekarang ni. Jangan kamu undi UMNO BN PRU 15. Kamu kasih tumbang lah itu macam PRU 14 lalu. Kamu tengoklah TV3, TV1, TV2. Esra Awani sudah umumkan Najib Razak Zaid Hamidi bersalah. Ya Allah, mahkamah sudah umumkan benda ini. Bukan aku yang umumkan, bukan TikTok yang umumkan, bukan YouTube, bukan Facebook. Mahkamah. Seorang penjenayah jika didapati bersalah akan dihukum, akan diumumkan bersalah oleh mahkamah, bukan kita, bukan rakyat biasa. Bukan. Saya ini hanya menyampaikan berita mahkamah. Kita bukan ikut laporan berita Malaysia kini. Ini laporan TV1, TV2, TV3. Berita bernama Kerajaan Malaysia punya. Bulan Ogos ni dengar-dengar bosku Najib jadi Perdana Menteri dalam penjara Sungai Buloh. Dengar-dengar Zahid Ponorogo pun tak lama jadi Perdana Menteri dalam penjara Sungai Buloh. Bosku Rosmah pun jadi Perdana Menteri dalam penjara Kajang. Kesianlah penyamu-penyangak ni. Pengajaran dia ya pakcik-makcik daripada kisah benar. Penyamu-penyangak banduan penjenayah Najib Zahid Rosmah ni. Janganlah kita tamak dengan dunia ni. Tamak dengan pangkat, kuasa, sibuk berpolitik. Korompak semua duit orang-orang miskin. Janganlah. Awal-awal tu memanglah selamat kita merompak, tetapi lama-lama bila sudah tak ada kuasa, kau tengoklah nasib Najib Razak Zaid Hamidi Rosmah Mansur ni. Berkakai, nak tidur malam. Risau sudah bulan Ogos ini. Rosmah Mansur ni keputusannya
30 hari lagi ya, 30 hari lagi bulan Julai. Aku bagi tahu ya, Najib Razak 60 hari lagi nasib dia ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan. Rosmah Mansur 30 hari lagi nih, bulan depan. Dia masuk penjara Kajang kah atau selamat? Tapi dengar-dengar Rosmah pun akan rasmikan penjara Kajang bulan Julai ini. Matilah. Patutlah bosku tu kahwin isteri baru. Kalau Rosmah ni merasmikan penjara Kajang bulan depan, memang diketawakanlah Rosmah Mansur ini. Sebab bukti-bukti dia pun merompak itu, projek rakyat bilion-bilion, dia tak dapat nafikan. Memang habislah. Pakcik-makcik Oto Arung menghitung hari sudah laki bini penyambung-penyangga ini. Kalau Najib tu masuk penjara Sungai Buloh bulan Ogos ini, tinggallah bini baru dia. Cari laki baru lagi bini baru dia tu. Ini kebenaran ini. Ini bukan fitnah ini. Wih, betul ini. Kes Mahkamah Najib Razak Rosmah Mansur diumumkan tak lama lagi. Nah, Zahid Hamidi pun tak lama lagi keputusan kes mahkamah dia akan diumumkan. Pusingan terakhir sudah ini. 40,000 like sudah. Aku screenshot dulu. Terima kasih ya rakyat Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya. Good luck untuk Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur ya. Kita tidak ada PRU 15. Kerana yang di Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia tanpa melalui sistem pilihan raya ya. Tun M, Abah Muhyiddin pun boleh lantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia tanpa melalui PRU 15. Jadi kalau kau nak sangat PRU 15 ni, kita buat PRU 15 dalam penjara Sungai Buloh ya. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah boleh buat PRU 15 dalam penjara Kajang nanti ya. Tak lama lagi ni keputusan kes mahkamah kamu ni. Okey? Jadi apa yang baik tu datang daripada Allah, apa yang tidak baik tu adalah kekurangan saya sebagai hambanya ya. Bertaubatlah Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur ni daripada budaya merompak-merompak mencuri ni. Sepandai mana, sekaya manapun kau, sehebat manapun kau merompak di dunia, tidak selamat kau dunia akhirat ya. Bertaubat kamu ya, penyokong-penyokong bosku penyambung-penyangga ini, bertaubat kamu. Malu kamu ni menjilat penyambung-penyangga yang menghitung hari disumbat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi ya Pakcik Makcik Oto Arung. Happy weekend. I love you all. Muah.